Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan kita bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran. Jadi diharapkan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua senantiasa dalam lindungan Allah dan dalam keadaan yang bersedia untuk sama-sama kita mulakan pelajaran. Jadi untuk hari ini, sama-sama kita akan melihat, mendengar dan membaca dari surah Al-A'raf ayat 156 hingga 159. Jadi bagi teman-teman yang nak ambil Al-Quran, boleh buka ke halaman muka surat 170. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah ayat-ayatnya kami akan bawakan di bawah sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman yang daripada awal bersama dengan kita dan yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran ini, saya nak mengajak teman-teman, marilah sama-sama kita dapatkan satu komen mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh? Sebab apa? Kerana kita nak tanamkan perasaan bahawa mengaji Al-Quran ini mudah dan senang. Ya, jadi kita dapatkan dahulu komen mudahnya mengaji Al-Quran. Dan yang keduanya, saya nak ajak teman-teman bantu saya untuk kita bantu ramai lagi muslimin dan muslimat, khususnya pasangan kita, anak kita, ahli keluarga dan kawan-kawan karib kita, insya-Allah, untuk mereka juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi oleh itu, jom kita tekan button share dahulu ya, seorang sekali, ataupun kalau ada yang nak tag ahli keluarga dan teman-teman ya. Baik, semua dah bersedia?
Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Baik, kita terus masuk pada bacaan isti'azah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan bila membaca lafaz isti'azah dibacakan dengan betul dan diberikan perbezaan di antara huruf hamzah dan ain dengan jelas. A'u bukan a'u dan juga bukan a'u. Pertamanya hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong, ain makhrajnya di pertengahan kerongkong. A'udzu billahi. Ini huruf zal, za, zi, zu, zu, bukan zu. Kalau zu jadi huruf zai, beza di situ. Zu billah, dan dibacakan lafz jalalah ini dengan nipis 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jom kita lihat ayat yang pertama untuk hari ini. Jadi kalau ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang penting, saya mengharapkan sokongan dan dokongan, kerana apa? Bukan saja kita nak bantu kawan-kawan kita, tapi yang lebih utama kita nak bantu diri kita sendiri untuk mengerti pelajaran. Baik, kita jumpa waw baris atas, kemudian ada hamzah wasal, kemudian kaf bertanda mati. Di sini hamzah wasalnya itu tidak dibunyikan. Tidak ada fungsi bacaan. Waw baris atas terus naik di atas kaf. Waktub, wak ada bunyi angin itu, bunyi hamas itu. Kemudian tub ada lantunan. Waktub lana, tub lana, baru masuk lana. Jangan baca tub lana, itu tak betul. Baik ya. Jadi kalau bayangkan waw itu tidak wujud, hamzah wasal lah pada huruf yang pertama dan di awal ayat, maka kita baca di sini uktub lana. Uktub lana, kita berikan baris dhammah. Tapi disebabkan dia berada di pertengahan, dia tidak ada fungsi bacaan. Waktub lana fi hadhihi, fi 2 harakat. Ha makhrajnya di pangkal kerongkong, zi di hujung lidah. Zihid, ha baris bawah. Ini ha yang sama. Tetapi beginilah dia ditulis bila berada di akhir kalimah yang datang sebelumnya huruf yang tak boleh bersambung. Seperti contoh di sini huruf zal. Jadi ini huruf ha di akhir kalimah. Ini ha di awal kalimah. Hadhihi dunya. Jadi ha pada bawah ini terus kita naik di atas dal. Di sini namanya alif lam qamar ya. Alif lam syamsiyah, lamnya tidak dibunyikan ya. Bezanya ialah alif lam syamsiyah, lamnya tidak ada tanda mati, kosong saja. Berbanding dengan alif lam qamar ya, lamnya ada tanda mati sebagai contoh di sini. Jadi di sini lamnya dibunyikan, di sini lam tidak dibunyikan. Hadhihi dunya. Di sini hukum izhar mutlak, bukan izhar halqi ya. Kerana izhar halqi bertemu huruf bertemu dengan bukan ya. Kerana yang nun mati bertemu ya adalah idgham bi gunnah. Izhar halqi nun mati bertemu dengan 6 huruf. Ha, hamzah, ain, ha, ghain dan juga huruf kha di situ ya. 6 huruf daripada kerongkong ini, izhar halqi. Sekarang ini nun mati bertemu ya. Di dalam hukum nun mati dan tanwin, kalau kita belajar, nun mati bila bertemu ya, hukumnya idgham bi gunnah, kena baca dengan masuk beserta dengung. Tapi dalam hal ini ada pengecualian pada 4 perkataan: ad-dunya, sinwan, qinwan dan bunyan. Jadi dalam perkataan ad-dunya ini dia tak jadi hukum idgham bi gunnah, tetapi izhar mutlak, dibacakan dengan jelas juga, jangan dimasuk beserta dengung. Jangan dibaca dunya, tak betul. Dia kena baca dunya, dun sempurna saja bunyi dun, terus masuk ya. Begitu ya. Hadhihi dunya hasanatan. Ha pedas di pertengahan kerongkong. Hasanatan. Di sini idgham bi gunnah. Tanwin bertemu waw, masuk beserta dengung. Asalnya tan jadi tau dengan 2 harakat. Wa fil fil, bukan wa fil. Beza ya. Fa baris bawah bunyi fi, bukan bunyi fe. Jadi bila bertemu lam jadi fil. Dibacakan dengan 2 harakat. Kha makhrajnya di hujung kerongkong ini. Khiratiin.
didengungkan. Di sini wajibul gunnah 2 harakat. Hudna. Hud ada lantunan di sini. Hudna ilaik. Itu dipanjangkan 4 atau 5 harakat dan diwaqafkan laik dengan lembut itu lin, sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Qala qa makhrajnya di pangkal lidah. Lidah kita ini, kalau boleh saya nak tunjukkan teman-teman ya. Lidah kita ini hujung, depan, pertengahan, pangkal. Di belakang ini qa. Qala azabi. Pertengahan kerompong, za di hujung lidah. Dibaca 4 atau 5 harakat. Usi, jangan baca usi jadi huruf sin nanti. Kalau usi jadi huruf sa. Di sini huruf sad. Usi 2 harakat. Bubihi. Baik, di sini huruf mad ya. Dibacakan dengan 2 harakat hi itu. Man asya. Man izhar halqi. Nun mati bertemu hamzah. Dalam Al-Quran, kalau teman-teman tak ingat nama izhar halqi ataupun izhar mutlak, tengok nun mati itu ada tanda mati atau tidak. Kalau ada tanda mati, maka jangan didengungkan dan jangan dipanjangkan. Sempurnakan saja. Man asya. Kalau waqaf, hamzah itu diberikan tanda mati mendatang. Kalau sambung, sebab di sini waqaf sili, afdal disambungkan. Dibaca man asya'u wa rahmati. Itu kalau sambung. Ya, kalau waqaf man asya'. Kemudian wa rahmati pedas mati 2 harakat. Wasi'at ada bunyi angin itu. Wasi'at kulla syai'. Syai' sama juga hamzah yang di akhir ini diberikan tanda mati mendatang kalau waqaf. Kalau sambung dia jadi ikhfa di sini sebab tanwin bertemu fa. Kulla syai'in fa'aktubuha. Itu kalau kita nak baca sambung. Tapi sekurang-kurangnya saya bagi tahu kedua-dua keadaan. Kalau berhenti bagaimana, kalau wasal bagaimana. Kemudian bergantung dan terpulang pada sahabat-sahabat semualah ya, yang nak berhenti ataupun yang nak sambung. Dan dibaca seperti mana yang saya bagi tahu itu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tu. Jadi perhatikan. Fa bukan fa, jangan luas. Fasa'ak ada hamas. Tubuha 2 harakat. Lilladzina yattaquna wa yu'tu. Zaka. Nun baris atas terus naik di atas zai, bukan di atas lam ya. Di sini lamnya tidak dibunyikan. Alif lam syamsiah namanya. Wa yu'tuna zakata wallazi di hujung lidah. Nahum di sini ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Dan di dalam Al-Quran Rasam Usmani bagi mim mati dalam hukum ikhfa syafawi tidak diberikan tanda mati. Bukan kerana mereka lupa nak letak tanda, bukan kerana sengaja ataupun tersilap dan sebagainya atau tersilap cetakan. Memang beginilah cara Al-Quran Rasam Usmani ditulis. Hum 2 harakat barulah bi ayatina yu'minun dan diwaqafkan ma'aril sukun dengan 2, 4 atau 6 harakat. Dan di akhir baru masuk ke nun. Jangan masuk awal jadi nun, tak betul. Ataupun yu'minun juga tidak betul. Boleh insya-Allah kita dengarkan dahulu ayatnya. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya.
ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Boleh? Sekali lagi kita bacakan bersama-sama. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Barulah berhenti. So far macam mana? Okey diharapkan sahabat-sahabat dapatlah belajar 1-2 perkara ya. Kalau mungkin tidak dapat menguasai semua yang apa saya bagi tahu tadi pun, sekurang-kurangnya 1-2 perkara sahabat-sahabat dapat tangkap, dapat pegang dan amalkan insya-Allah. Baik, boleh kita nak teruskan ayat dan seterusnya. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, saya mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Semoga Allah merahmati pertemuan kita. Dan boleh tak saya nak minta tolong dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, sahabat pecinta Al-Quran, kita tekan button share dahulu ya sebelum kita teruskan ayat yang seterusnya. Allazi. Baik, di sini jumpa hamzah wasal di awal perkataan, awal kalimah di awal ayat. Maka dia ada fungsi bacaan. Jangan terus baca lazina yattabi'u. Dia kena baca berikan baris sama ada atas, bawah atau depan. Baik, dalam hal ini jika datang selepas hamzah wasal itu huruf lam, maka teman-teman minta ada yang tolong tulis ini ya. Sekali lagi saya ulangkan. Jika datang selepas hamzah wasal huruf lam, maka hamzah wasal tersebut dibacakan dengan baris fathah, yakni baris atas. Alladzina yattabi'una ar-rasul. Nun baris atas, terus naik di atas ra yang bersabdu. Nar-rasulan. Di sini didengungkan 2 harakat wajibul ghunnah. Lan nabiyyal, nabiyyal, tekankan ya itu bersabdu, dan ya itu baris fathah naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamar ya. Nabiyyal di sini didengungkan wajibul ghunnah 2 harakat ya. Kita jumpa 2 kali di sini. Rasulan, di sini dah 2 harakat dah. Nabiyyal di sini lagi 2 harakat. Miyalladzi, ya bersabdu, lam bersabdu. Miyalladzi yajidunahu ada bunyi angin ya. Maktuban, maktuban, dan bunyi saja ban izhar halqi, tanwin bertemu ain. Saya bagi tahu 6 huruf yang di kerongkong tadi itu, kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 tersebut, maka dibacakan dengan jelas sahaja. Tuban, di sini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki pula disamarkan daripada ain baris bawah bertemu nun bunyi ain. Jadi bila datang dal disamarkan jadi nak kata nun pun tidak, dal pun tidak, dengan 2 harakat. Indahum fit taura, fit fa baris bawah naik di atas ta yang bertanda sabdu ini. Tau munculkan mulut. Rati wal di sini ikhfa hakiki sekali lagi, nun mati yang tidak ada tanda mati bertemu jim. Injili ya'muruhum. Baik, kalau di sini ikhfa hakiki, di sini pula ikhfa syafawi, mim mati. Nun mati, mim mati. Kedua-duanya nun atau mim tersebut tidak mempunyai tanda mati. Dibacakan dengan 2 harakat. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanha, wa yan izhar halqi, sempurna saja
Dia boleh berlaku dalam dua keadaan, ya. Sama ada nun mati dalam satu kalimah ataupun nun mati dalam dua kalimah yang berbeza. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ Sekali lagi di sini ikhfa hakiki. Kari wa yuhillu lahum lula. Di sini lam pertama beri dhammah, lam yang kedua beri fathah. Jadi jangan terkeliru. Wa yuhillu lahum tayyibati wa yuharrimu alaihumul mimbar di depan naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini ada lam qamar, ya. Khaba 4 atau 5 harakat. Isa sa di hujung lidah. Isa wa yadha'u anhum. Ini semua satu harakat. Khaba isa wa yadha'u anhum israhum wal awla. Bukan beza di situ. أغلال التي كانت ada anginnya alaihim dan diwaqafkan. Di sini waqaf jaiz, boleh waqaf, ya. Kemudian terus ibtidak pada falladhi di hujung lidah balik. Amanu bihi 2 harakat. Wa'azzaru 2 harakat. Huwa nasaru. Ini satu harakat semua kecuali ru. Huwa nasaruhu wattaba'un. Jadi nun ain baris depan itu naik terus di atas nun yang bertanda sabdu di sini, ya. Alif lam syamsiah didengungkan 2 harakat. Nural ladzi 4 atau 5 harakat. Ikhfa hakiki 2 harakat. Unzila ma'ahu 4 atau 5 harakat. Maksilah tawilah di situ. Ulaika humul muflihun. Kita dengarkan dahulu ayatnya. Ayat ini agak sedikit panjang, ya. Jadi teman-teman perhatikan, ya. Tarik nafas dahulu sebelum baca. Siapa nak minum air silakan, ya. Izinkan saya juga. Bismillah. Baik, kita lihat ayatnya. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا. Saya waqaf di situ. Kemudian saya ambil daripada yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut tayyibat ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا وعزروه ونصروه. Sekali lagi. Maafkan sekali lagi. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Alhamdulillah.
So far macam mana? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau boleh ikut dan belajar sesuatu, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Dan sekali lagi sahabat-sahabat, boleh tak minta bantu saya untuk tekan button share dan panjang-panjangkan ilmu ini? Baik, sebelum kita teruskan ayat seterusnya, marilah sama-sama kita niatkan pahala bacaan Al-Quran kita hari ini. Semoga Allah menerimanya sebagai satu ibadah yang kita lakukan. Yang penting ikhlaslah dalam menuntut ilmu ini, dan mohon juga Allah sampaikan pahalanya kepada kedua ibu bapa kita, pasangan kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, ya, yang sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dan jika ada teman-teman yang tulis nama mereka itu, minta ada yang tolong amin-aminkan, ya. Baik, boleh kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Qul ya. Qul itu dibacakan dengan jangan dipanjangkan. Jengkul. Terus masuk. Qul. Qul ya. Masuk je qul, terus masuk. Ya. 4 atau 5 harakat. Ayyuhan. Dengungkan di sini 2 harakat. Wajibul gunnah. Nasu'in. Sama juga di sini 2 harakat. Inni. 2 harakat. Rasulullah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hi ilaikum. Idhar syafawi. Jami'anil ladhi. Baik. Ada yang kata ustaz, macam mana ni baca? Asalnya jami'an. Kemudian perkataan alladhi. Bila bersambung. Baik. Ini mungkin ada tolong tulis penting, ya. Pelajaran hari ini yang saya nak beritahu khususnya yang sekarang ini sangat penting. Namanya nun penyambung. Ataupun kita ada istilah yang lain kita panggil nun wasal. Ataupun nama yang lain kita panggil nun wiqayah. Apa pun jua nama yang kita panggil, itu tidaklah penting sangat. Kerana yang lebih penting apa? Yang lebih penting bacaan itu biar betul. Nanti jangan nama tersebut betul dah, tetapi baca tak betul. Tidak ada faedahnya. Yang penting bacaannya itu betul. Baik, saya nak bagi tips yang senang sahabat-sahabat nak ingat. Andai katalah sahabat-sahabat tak ingat istilah yang saya beritahu tadi, nun wasal ka, nun wiqayah ka, nun penyambung ka, tak apalah. Yang penting sahabat-sahabat perhatikan, mana-mana kalimah di dalam Al-Quran yang berakhir dengan tanwin, berakhir dengan tanwin, minta ada yang tolong tulis, iaitu baris 2, sama ada di atas, di bawah ataupun di depan. Dia dalam hal ini dia ada 3 step dah, 3 step. Step yang pertama, huruf yang berakhir dengan tanwin itu dijadikan satu baris. Kalau dalam hal ini an jadi a. Kalau ban jadi ba. Kalau tin jadi ti. Kalau un jadi u. Dalam sini an jadi a. Kemudian langkah yang kedua, didatangkan huruf nun untuk menyambungkan bacaan ini. Bukan kita ambil pen pandai-pandai tulis di sini, tidak. Tapi kalau sahabat-sahabat baca Al-Quran Al-Majid, resam imla'i, sahabat-sahabat akan perhatikan jumpa nun kecil itu ditulis. Dia tulis nun kecil di sini dan diberikan baris bawah. Itu langkah yang kedua. Ada nun di bawah, didatangkan nun. Tapi saya menasihatkan jangan pula ambil pen nanti kita pergi tulis di sini, nanti takut orang keliru, ya. Khususnya mereka yang gunakan Al-Quran bertukar-tukar. Contohnya nanti anak kita ambil Al-Quran kita, dia tengok, ni apa pula, huruf apa pula, nanti dia ingatkan memang itu huruf asli. Tidak, dia hanya didatangkan saja, ya. Pertamanya an jadi a, step yang kedua didatangkan nun, dan step yang ketiga nun itu diberikan baris kasrah. Jadi kita baca jami'anil ladzi. Jadi nun itu baris bawah naik di atas lam yang bersabdu di sini. Jami'anil ladzi, gitu, ya. Jami'anil ladzi lahu mulkus samawati wal ard. Kemudian ada waqaf sili di sini. Afdal diteruskan, tapi kalau nak pilih untuk waqaf pun tidak adalah kesalahan. Kemudian la ilah, la itu dibaca 4 atau 5 harakat. Dia panggil mat ta'zim di sini. Ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Yuh pedas, yi 2 harakat, wa yumit ada bunyi angin itu, hamas itu, ya. Kemudian fa'aminu billah dibacakan nipis 2 harakat, lafaz jalalah. Wa rasulihin, dengungkan di sini 2 harakat, wajibul gunnah.
Nabiyil dengungkan mim sabdu 2 harakat. Miyil ladzi yu'minu billah. Sekali lagi, lafaz jalalah di sini dibacakan nipis. Baik, ada yang mungkin tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu bila nak kena baca tebal atau nipis? Jawapannya sangat senang. Tengok perkataan Allah itu, kalau datang sebelumnya baris kasrah, maka baca nipis. Kalau datang sebelumnya baris fathah atau dhammah, maka dibacakan dengan tebal. 2 harakat. Billahi wa kalimatihi. 2 harakat. Wattabi'u la'allakum idhar syafawi. Terus masuk tahtadun. Kita dengarkan ayatnya. Sama juga ayat ini agak sedikit panjang. Kalau perlu pendek, saya akan pendek-pendekkan untuk membantu teman-teman. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Saya waqaf di situ, kemudian saya ibtidak daripada Inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Baik, dapat ya, diharapkan. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak sekali lagi saya dapatkan thumbs up dan juga heart, dan jangan lupa untuk menekan button share. Boleh ya, kita bacakan sekali lagi ayat ini sekali lagi ya. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلك. Maafkan saya sekali lagi, kita ambil daripada الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Kemudian barulah masuk ayat seterusnya. Baik, sekarang kita berada pada ayat yang terakhir untuk hari ini. Masih bersemangat ke? Diharapkan semuanya masih bersemangat untuk sama-sama kita akhiri pengajian kita. Dan bila habis kita baca satu persatu ini, saya nak ajak teman-teman untuk kita belajar semua balik, baca semua balik daripada awal ayat 156 hingga 159. Ya. Baik, dan selepas habis itu saja, saya nak kongsikan kepada teman-teman yang nak belajar balik makhraj huruf, hukum tajwid satu persatu dengan lebih tersusun. Bagi kami kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid dan rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Nun mati bertemu qaf. Hukumnya ikhfa hakiki. Nunnya tidak ada tanda mati. Dibacakan dengan tebal 2 harakat.
ومن قوم موسى. Jangan baca wa min, tak betul, dia kena wa min qaumi Musa. 4 atau 5 harakat. Dengungkan 2 jubul qunnah di sini 2 harakat. Matui idgham bi gunnah, tanwin bertemu ya. Juga masuk beserta dengung 2 harakat ya. Ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan kemudian barulah waqaf. Kita dengarkan ayatnya. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Alhamdulillah. Boleh ya? Diharapkan teman-teman ya dapat belajar sesuatu. Baik. Jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 156 hingga 159 ya. Sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran yang belum lagi boleh buka ke halaman 170. Yang nak minum air silakan. Bismillah. Baik, sebelum kita nak mula baca ni sekali lagi ya, saya mengharapkan teman-teman ya yang dah share pun boleh share lagi ya. Yang belum khususnya boleh tekan button share dahulu ya sebelum kita mulakan bacaan. Semoga Allah merahmati pertemuan dan usaha yang kita lakukan. Semoga dengan keberkatan tersebut sahabat-sahabat boleh menguasai ilmu tajwid dengan baik. Baik, kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat ini rahmati Allah, diharapkan sahabat-sahabat telah belajar sesuatu daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan ini. InsyaAllah kita yang mana yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam di Facebook Fatihah Learning Center ya. Yang belum lagi like page, boleh like page. Yang mana yang rasa nak belajar balik daripada awal asas daripada makhraj huruf, hukum tajuk satu persatu, selain daripada mengikuti live yang saya bagikan setiap hari ini, sahabat-sahabat akan mendapat satu cara ataupun kaedah yang lebih mudah, lebih pantas untuk menguasai daripada asas ya. Kalau dalam ayat Quran ni kita terus baca, kita tak ajar satu-satu huruf dan kita tak bagi detail ya dari segi huraian hukum tajwid, kerana terlalu banyak hukum tajwid dalam satu muka surat yang kita baca itu. Ada melibatkan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, nun mati, mim mati, dan di bawah nun mati pun ada pecahan dia, ikhfa, izhar, iqlab, idgham dan sebagainya. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang nak belajar balik daripada asas, saya nak mengajak untuk menjadi ahli cepat Quran, untuk kami kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid. Kita beri buku secara fizikal ya, bukan e-book. Dan kita juga berikan akses kepada rakaman kedua-dua buah buku tersebut, yang mana telah membantu ramai meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran mereka. Saya yakin yang bersama dengan saya daripada awal tadi hinggalah sekarang ini ramai yang telah menjadi ahli cepat Quran, dan juga masih ramai yang belum lagi menjadi ahli cepat Quran. Jadi oleh itu saya nak mengajak, marilah menjadi ahli cepat Quran untuk mendapatkan dua buah buku serta rakaman pelajaran daripada asas Al-Quran ini. Dan selain daripada itu, bagi mereka yang menjadi ahli, kita berikan 3 bonus tambahan. Yang pertama, kami berikan e-book nota ringkasan tajwid. Kami telah ringkaskan lagi ilmu tajwid itu, dijadikan dalam sebuah e-book yang setebal lebih daripada 30 muka surat, akan diberikan kepada anda yang menjadi ahli cepat Quran. Yang keduanya, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran, 1 muka surat, 1 video. Jadi untuk keseluruhan 30 juzuk Al-Quran, sahabat cepat Quran ataupun ahli cepat Quran akan mendapat lebih daripada 600 video pelajaran, campur dengan daripada video asas, buku asas dan tajwid. Mereka secara keseluruhannya akan mendapat hampir 800 video pelajaran. Dan bonus yang ketiga, kita berikan eksklusif konsultasi bersama dengan kami. Jadi jika sahabat-sahabat ahli cepat Quran ada persoalan, ada pertanyaan ataupun nak memperdengarkan bacaan dan sebagainya, jadi boleh hubungi kami untuk memperdengarkan atau mempertanyakan sebarang soalan. InsyaAllah kami bersedia untuk membantu. Jangan bimbang tentang komitmen bulanan dan tahunan, kerana tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan yang dikenakan.
Kita ingin membantu seramai mungkin, jadi oleh itu kita hanya mengenakan yuran keahlian sekali sahaja untuk seumur hidup. Saya ulangi, yuran untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali sahaja untuk seumur hidup. Tidak ada bulanan, tidak ada tahunan. Dan yuran keahliannya sangat-sangat minimum kita kenakan. Untuk 800 video, 2 buah buku fizikal dan juga e-book serta waktu konsultasi untuk seumur hidup. Yuran keahliannya bukan 20,000, bukan 10,000, bukan 5,000, bukan even 1,000, bukan 500, bukan 300. Untuk hari ini, siapa yang menjadi ahli cepat Quran, mereka hanya membayar RM270 sahaja untuk seumur hidup. Jadi, apa tunggu lagi? Ada 3 cara untuk mendapatkan ataupun melakukan pendaftaran. Pertamanya, sahabat-sahabat boleh komen di ruangan bawah sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak dapatkan kesemua yang saya bagi tahu tadi itu, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami akan reply, akan bagi satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat tekan link itu, dia akan bawa kepada WhatsApp admin kami. Jadi boleh bertanya dan minta bantuan admin kami bagaimana untuk lakukan pendaftaran, nanti dia akan bantukan. Cara yang kedua, sahabat-sahabat boleh print screen sekarang ini, nombor telefon yang tertera di bawah itu, nombor WhatsApp-nya. Sahabat-sahabat, saya ulangi, 0116217797. Boleh print screen nombor tersebut ataupun boleh tulis sedikit. Lepas habis live saya ini, terus WhatsApp nombor tersebut dan tanya bagaimana untuk kami bantu anda mendaftar. Ataupun cara yang ketiga, sahabat-sahabat boleh terus pergi ke website ataupun laman sesawang kami, www.cepatquran.com. Saya ulangi, cepatquran.com, cepatquran.com. Jadi itulah 3 cara untuk mendaftar. Komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp ke nombor 0111621777, ataupun buat pendaftaran secara langsung di www.cepatquran.com. Jadi insya-Allah ini bagi mereka yang tinggal walau di mana saja berada, di Malaysia, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, ataupun mana-mana negara anda berada sekarang ini. Jadi tidak ada halangan jarak pemisah antara kita itu, kerana tujuan dan matlamat kita adalah sama, untuk sama-sama mencari redha Allah melalui pengajian Al-Quran ini. Jadi saya nak mengajak teman-teman, marilah sekali lagi untuk menjadi ahli cepat Quran, untuk sama-sama kita menjadi teman pendamping bukan saja di dunia. Moga-moga Al-Quran menjadi teman dan sahabat kita di alam kubur kita dan juga di akhirat kelak. Jadi juga saya nak kongsikan bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Kuala Lumpur dan Wangsa Maju, di pusat pengajian kami Fatihah Learning Center juga mengadakan kelas Al-Quran. Jadi mereka yang nak datang belajar di center boleh WhatsApp ke nombor yang tertera tadi, 011162177797, untuk melakukan ataupun bertanyakan sebarang soalan berkenaan dengan kelas dari segi waktu dan pendaftaran dan sebagainya. InsyaAllah selepas ini ada video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak menjadi ahli cepat Quran sangat digalakkan untuk menonton bagi mengetahui apakah pendekatan buku, kaedah yang kami perkenalkan untuk bantu teman-teman meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Sangat mudah, sangat cepat. Sebab itu nama kaedahnya Al-Barqi, mengambil sempurna daripada binatang tunggangan Nabi Buraq yang pergerakannya cepat dan pantas. Jadi insya-Allah kita berjumpa dalam sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sesungguhnya yang sempurna, yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan silap itu adalah diri saya sendiri. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi
nimisi, numusuyu. Kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban. Dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.